Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid semua yang berada di tingkatan 2A dan 2B, cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Baik, kita sambung lagi topik mata pelajaran kita dalam reka bentuk dan teknologi. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang seterusnya. Okey, bab yang seterusnya iaitu bab mekanikal, reka bentuk mekanikal. Kalau kamu ada buku teks dengan kamu boleh ambil buku teks dan buka muka surat 42. Okey. Baik, apa yang dikatakan bab mekanikal ni? Apa yang perlu kita belajar dalam mekanikal? Okey, kita tengok ya. Okey, objektif-objektif yang perlu kamu belajar. Yang pertamanya, kamu kena mengenal pasti komponen mekanikal. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey. Yang ketiga, menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal, menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget, membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih, membina gadget mekanikal berfungsi, memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada sistem berdasarkan pandangan murid. Baik, untuk hari ini kita tak mengajar, cikgu tak akan ajar keseluruhan semua ni ya, sebab kita ada masa-masa tertentu. Okey. Baik, kita berkenalan dulu. Yang pertama, kita kena berkenalan dulu dengan apa yang dikatakan dengan mekanikal. Baik, kita tengok di sini ya. Dia kata di sini sistem mekanikal. Okey. Kalau kamu tengok di sini ya, dia kata sistem mekanikal dapat mengurangkan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Dia kata gabungan komponen mekanikal membolehkan suatu produk berfungsi, bergerak atau berputar. Pergerakan mekanikal bertujuan memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, macam mana? Baik, kita tengok di sini ya. Okey, di tangan saya. Cuba tengok di tangan saya ni ya. Okey, di tangan saya ni ada sebuah kipas mekanikal. Okey, kipas ni tengok dia, saya tekan di sini. Okey. Dan kipas ni dapat berputar dengan laju. Okey. Baik, kenapa dia buat macam ni ya? Kenapa benda ni diciptakan macam ni ya? Cuba tengok gerakan tangan saya macam mana? Macam ni kan? Okey, tapi pusingan kipas ni dia berpusing 360 darjah. Okey, keluarnya mengikut berapa banyak gigi gear yang ada. Okey, dan lonjakannya ada spring di dalam ni ya. Okey, ini adalah contoh peralatan mekanikal. Baik, apa yang kita kena belajar dalam sistem mekanikal? Okey, apa yang kita kena belajar sistem mekanikal? Baik, cuba tengok dalam gambar ini ya. Dalam gambar ini, baik, kita nampak seorang pelumba basikal. Okey, dia menggunakan jentera ataupun sistem yang disebut sebagai basikal. Basikal itu sendiri adalah sistem. Okey, apa kegunaan basikal ni? Untuk bergerak. Okey, untuk bergerak. Baik, sistem basikal ini, okey, dia berfungsi disebabkan oleh ada elemen-elemen mekanikal. Okey, elemen-elemen mekanikal yang membolehkannya berfungsi dengan baik. Itu sebab dia kata sini. Okey, gabungan komponen mekanikal membolehkan sesuatu produk berfungsi
bergerak atau berputar. Baik, cuba tengok di manakah sumber kuasa dia. Okey. Baik, sumber kuasanya bermula dari pedal basikal ni. Pedal basikal kita ada gear ni, nampak tak? Kalau kita sebut dia sebagai sprocket. Kemudian sprocket yang depan ni lebih besar, manakala dia dihubungkan dengan rantai. Rantai kepada gear di belakang. Mana kata kuasa basikal ni manual, dia tak ada enjin, dia manual daripada tenaga manusia. Jadi kekuatan manusia ni lagi kuat dia kayuh, lagi laju basikal itu. Walau bagaimanapun, tenaga manusia dapat dikurangkan kerana ada komponen mekanikal di sini. Baik, sebagai contoh, kita tengok di sini gear di depan ni lebih besar, sprocket yang di depan ni lebih besar, dan yang ni disebut sebagai pemacu. Pemacu dia menarik gear di belakang ni yang lebih kecil yang berhubung dengan roda belakang. Mana kata ni gear dipacu. Sistem yang digunakan, komponen elemen yang digunakan, nampak tak? Gear dan juga rantai. Baik, untuk memudahkan pergerakan ini menjadi lebih lebih laju tanpa geseran dan sebagainya, ada satu lagi komponen mekanikal yang disebut sebagai galas berbola. Galas berbola, fungsi dia untuk menjadikan putaran itu lebih kita panggil lebih lancar, tanpa ada geseran. Lagi banyak berbola ni, lagi laju basikal itu. Baik, itu dari segi kuasa basikal tu. Tengok bagaimana. Dan kita tengok juga dekat handle basikal. Basikal ini bila dilaju, kita ada masa kita kena perlahankan basikal. Kita brake. Jadi di sini ada brake. Brake ni dipanggil sistem tuas lah. Tuas, kemudian dia gunakan mechanical kabel untuk tarik pencekam roda basikal. Baik, itu semua sebut sebagai gabungan komponen-komponen mekanikal yang menjadikan basikal tadi lebih baik. Basikal itu sistem basikal itu dapat berfungsi dengan lancar. Baik. Bila kita belajar mekanikal, komponen mekanikal memainkan peranan yang utama. Baik, lihat di sini. Ini adalah komponen mekanikal. Baik, kita tengok Sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan suatu tugas yang telah diprogramkan. Baik, selain itu, sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Jadi, faham ya? Untuk menghasilkan reka bentuk yang dikehendaki, pelbagai komponen mekanikal digunakan sama ada secara berasingan atau gabungan. Ada pelbagai jenis komponen mekanikal. Komponen ini saling berkait untuk menyelesaikan masalah atau tugasan seperti yang dikehendaki oleh pengendali. Ini yang kita tengok dari dalam gambar tadi. Kita ada basikal. Basikal itu penuh dengan komponen-komponen mekanikal. Baik, untuk pengetahuan kita, untuk pengetahuan kamu, komponen mekanikal ni ada banyak. Komponen mekanikal ni ada banyak. Mungkin ada yang biasa kita lihat ataupun kita lihat tapi kita tak tahu dia adalah komponen mekanikal. Baik, ada setengah-setengah disebut sebagai sistem mekanikal. Kalau dalam mata pelajaran RC dipanggil sistem mekanikal, tapi untuk RBT dipanggil komponen mekanikal. Contoh pelayar. Pelayar ni sendiri disebut sebagai sistem. Manakala komponen mekanikal yang menjadikan pelayar ini berfungsi disebut sebagai
tuil ataupun tuas. Kan? Itu dia punya komponen. Contoh kereta tolak. Okey, kereta tolak untuk angkut tanah tu kan. Kereta tolak kan, dia pakai sistem tuas. Okey, tapi sistem tuas tu juga dekat roda tu juga ada bukan dia pakai sistem tuas, dia pakai mechanical, komponen mechanikalnya tuas. Kemudian dekat roda dia tu pun ada galas berbola untuk melancarkan putaran. Baik, kita tengok komponen-komponen mekanikal. Apa dia komponen mekanikal? Yang pertama, gear. Gear ni sangat penting dalam komponen mekanikal, banyak menggunakan gear. Kipas yang saya tunjukkan tadi tu pun kipas yang saya tunjukkan tadi tu pun dia menggunakan gear. Alright. Kipas ni pun dia ada gear dalam ni ada gear gigi dia. Baik, alright, kita pergi lagi kepada sistem mekanikal, kita tengok lagi. Komponen mekanikal yang kedua selepas gear, kita ada pautan, linkage. Linkage ni kalau kita tengok dekat dekat dalam buku teks ni, dia tunjuk yang ni je kan, dia tunjuk yang ni. Ini linkage lah, pautan. Tapi nanti saya tunjuk macam mana dia punya ni kemudian kita ada tuil atau tuas. Banyak ni tuas. Kemudian kita ada takal dan juga puli. Takal. Takal ni, yang ni takal. Yang ni dia punya belting dia, tali. Kalau tali lah. Kalau ni yang kedua ni, ni berkait rapat lah ni. Tali sawat, takal dan tali sawat. Yang ni kita takal lah. Kalau dekat kedal hardware ke mana ke kita nak beli, kita jangan minta takal dia tak tahu, kita sebut dia puli kan. Puli selalunya bergandengan dengan belting. Puli dan belting, takal dan tali sawat. Kemudian seterusnya kita ada aci sesondol. Aci sesondol ni biasanya dalam kita sebut aci sesondol biasanya ada dalam enjin. Ada dalam enjin. Kena ada video enjin tu baru kita boleh nampak. Aci sesondol dengan aci engkol, dua-dua ni berada dalam enjin. Aci sesondol dan aci engkol. Nanti kita tengoklah macam mana aci engkol ni sebenarnya dia nak mengubah gerakan. Digunakan untuk mengubah gerakan engkol. Contoh kamu pernah tengok gerudi tangan. Dia pakai tangan kita pusingkan gerudi, kemudian mata gerudi akan berpusing. Macam ni juga aci engkol. Aci engkol ni dia berpusing 360 darjah. Biasanya aci engkol ni bersambung dengan rod piston. Piston bergerak secara salingan. Secara salingan, iaitu atas bawah. Nanti saya tunjuklah macam mana Baik, kemudian kita ada gelongsor. Slider, gelongsor. Gelongsor ni ada roda ni dia bergerak laju tak apa. Saya akan cari tunjuk gambar untuk kamu nanti supaya kamu lebih faham. Baik, seterusnya kita ada galas berbola. Ini biasa, kamu biasa dengan benda ni. Kita selalu sebut ball bearing. Siapa-siapa yang rajin mancing kan, dia nak beli kili pancing tu kan ada di sana tulis berapa ball bearing. 4 ball bearing, 3 ball bearing, lagi banyak ball bearing, lagi laju putaran tu Kemudian kita ada bindu. Ini bindu. Bindu ni dekat mesin gerudi lah. Kat mana ada lagi bindu? Dekat mesin gerudi je yang saya rasa ada bindu. Kemudian kita akhir sekali yang tadi awal tadi kita tengok ini rantai. Rantai ni dalam enjin pun ada, timing chain kan, dekat basikal yang selalu kita nampak, dekat motosikal. Tapi inilah dia kegunaan dia. Baik,
cuba tengok ni ya, saya nak tunjuk kamu video ini. Okey, apa yang dikatakan dengan gear. Alright, saya tunjuk satu video. Okey, cuba lihat video ini ya. Okey, tengok macam mana komponen mechanical tu digunakan. Baik, keseluruhan ini, kipas ini, keseluruhan ini disebut sebagai sistem. Okey, sistem. Manakala sistem ini dia gunakan komponen apa? Okey, cuba tengok yang warna pink ke, warna purple ke ni? Pink. Okey. Sekejap saya stop. Alright, cuba tengok yang warna ni, warna pink, purple ni. Ini kita sebut sebagai linkage ataupun pautan. Okey, pautan. Baik, yang roda bergigi ni, yang ni disebut sebagai gear. Untuk makluman kamu, gear ada banyak jenis mengikut dia punya fungsi. Okey, gear ada banyak jenis mengikut dia punya fungsi. Kalau kita belajar dulu, ini gear ni sebut sebagai gear taji. Di sini gear belitan. Cuba tengok. Okey, tujuannya adalah untuk mengubah arah. Okey, mengubah arah belitan. Mengubah arah pusingan. Nampak tak? Dan okey, kita tengok di sini ya, macam mana dia nak bagi laju putaran kipas tu bergantung kepada saiz besar atau kecil diameter gear ini. Okey, dan cuba tengok pergerakan di sini, ni besar, ini kecil, jadi gerakan ini menjadi perlahan, di sini jadi laju. Dan linkage ini berpautan kat sini, jadi dia akan mengubah arah permukaan kipas itu. Itu sebab kita ada kipas tapi kita tak pernah tengok macam mana dia punya sistem mechanical dia. Yang ni dia punya sistem mechanical dia. Okey. Baik, alright, itu satu. Okey. Jadi ini satu lagi. Okey, saya nak tunjuk yang ni. Alright, ini saya nak tunjuk satu lagi. Baik, ini disebut sebagai sesondol. Ini dia. Ini yang dikatakan sebagai sesondol. Nampak tak? Okey, yang ini, bahagian ni lebih besar, bahagian ni dia ke dalam sikit. Baik, bila bertemu, yang ni akan menolak ke atas. Ni, kemudian dia akan turun. Itu yang disebut sebagai, dia dikatakan sebagai sesondol. Dia sondol-sondol kan. Kalau ikut bahasa sondol itu macam dia sondol lah, menanduk-nanduk kan. Ni amat banyak digunakan ya, sangat penting dalam enjin. Sebab enjin ni dia ada banyak valve, ada banyak rongga. Dan rongga itu dikawal oleh injap. Injap yang disebut sebagai valve. Ada masa injap terbuka, ada masa injap tertutup. Okey, jadi nak buka tutup valve dalam enjin ni, injap dalam enjin ni digunakan sesondol. Okey, baik, ini contoh sesondol. Cengkok saya tak ni Baik, selain daripada itu kita tengok satu lagi. Alright, ini disebut sebagai gelongsor. Okey, slider. Gelongsoran ataupun slider. Jadi sistem ni, keseluruhan ni, okey, kemudian dia pakai komponen mechanical dia. Ini dipanggil sebagai gelongsoran. Okey, dia ada roda sini. Roda sini pun kalau nakkan lebih lancar, dia gunakan dia gunakan ball bearing ataupun galas berbola untuk jadi lebih smooth. Kemudian dia ada rail, yang hijau dengan biru ni dia mesti ada rail supaya gelongsoran itu dia ada macam rail lah, dia ada rail supaya gelongsoran tu dia tak tersasar. Nampak tak? Ini contoh
bagaimana gelongsoran tu berfungsi. Dekat mana sistem gelongsoran digunakan? Mungkin ada dekat apa tu komputer. Bukan komputer lah, dekat monorail ke, dekat KL sana Kalau kamu pernah pergi Kuala Lumpur, kamu pernah naik monorail ke apa ke, dia pakai, saya rasa dia pakai benda ni, slider gelongsoran. Okey, baik, ini contoh komponen mekanikal disebut sebagai gelongsoran. Alright, ada satu lagi yang kita jarang tengok, saya nak tunjuk kamu, iaitu linkage ataupun pautan. Tadi saya dah tunjuk dalam kipas tadi kan, dalam kipas tadi ada pautan. Ini adalah contoh pautan. Nampak tak? Macam mana pautan tu berfungsi. Kan? Dia nak buka tutup tingkap ni kan? Nampak tak? Okey, ini adalah contoh-contoh pautan. Dia tolak kat sini, yang ni pun naik. Okey? Bila tolak, dia terbuka. Tingkap tu terbuka. Okey, bila turun ke bawah, tingkap tu pun tertutup. Tadi dalam buku teks tadi dia tunjuk gambar apa? Dalam buku teks tadi dia tunjuk gambar apa tu? Spring yang dekat pintu tu kan. Pautan kan dia panggil linkage. Supaya pintu tu sentiasa bila orang masuk dia sentiasa tertutup sendiri ya. Jadi tak perlu lagi ada orang untuk tutupkan dia. Okey. Ini adalah contoh linkage. Linkage ni banyak digunakan ya sebenarnya. Kita tak perasan ya, linkage sebenarnya banyak digunakan. Tadi kita tengok dalam kipas, ini tingkap. Saya nak tunjuk satu lagi kat mana linkage biasa digunakan. Okey, kamu tengok di sini ya. Video yang ini, cuba tengok. Alright, ini dia. Nampak tak? Kat mana pautan ni? Okey, kita ada gear. Tadi saya tunjuk ni gear taji. Ni gear. Nampak tak? Ni gear apa? Gear serong namanya. Gear serong Tapi kalau dalam enjin yang besar-besar, untuk kuasa yang besar, biasanya dia pakai helix gear. Okey, tapi ni kalau tengok macam ni, dia gambar gear. Okey, kat mana linkage-nya? Linkage-nya di sini. Nampak tak peranan linkage tu macam mana? Okey. Ataupun sekejap linkage, sekejap pautan lah kita guna perkataan bahasa Melayu, pautan. Dalam buku teks tu dia ada dua, boleh guna dua-dua sekali, pautan dengan linkage. Okey. Okey. Jadi inilah dia peranan dia. Sebenarnya banyak kegunaan linkage tu. Pautan tu. Banyak kegunaan dia ya. Cuma kita tak apa nampak. Kita sekarang ni kena fikir selain daripada buku teks. Dalam gambar dan buku teks, kat mana lagi ada komponen mekanikal yang digunakan. Sebab peranan cikgu untuk tunjuk kat kamu macam mana benda-benda ni berfungsi. Cuba tengok macam ni ya. Okey. Ni dalam ni kita tak nampak sebenarnya. Kalau kita lihat lori kan, pernah tengok lori kan, dia punya gearbox, gear dekat dalam tu, drive shaft dia dalam tu lah. Tengok macam mana dia berfungsi. Okey. Cuba tengok dalam ni. Yang ni roda ni laju, roda ni perlahan. Kenapa jadi macam tu? Itu sebab peranan gear tu. Gear ni dia ada banyak jenis dan mengikut fungsi-fungsi tertentu. Okey. Baik, kita balik kepada buku teks tadi ya. Baik, sekarang kamu dah pun belajar berkaitan dengan komponen mekanikal. Baik, dia kata dalam info extra, dia kata sistem mekanikal yang paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal. Macam saya cakap tadi ya. Saya cakap tadi paling ringkas lah. Paling ringkas pelayar ni ya. Pelayar dia pakai tuas. Kan? Satu atau dua Alright, kita tengok penerangan dia satu persatu. Gear. Okey.
Apa yang dikatakan dengan gear? Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa dari sumber kepada penerima. Okey, dia terdapat pelbagai jenis gear, iaitu gear serong, gear taji, gear helix, gear tulang herring, gear rak pinan, gear meter, ada banyak gear lah. Okey, jadi di sinilah gambar-gambar dia. Ini yang antara saya tunjuk tadi kan. Okey, yang ni ni gear rak pinan, ni gear belitan. Kan? Jadi dia ikut fungsi lah, Alright, itu gear. Baik, kemudian pautan. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung suatu komponen atau bahan bagi menerapkan satu sistem. Tadi nampak tak macam mana tayar tadi berubah nak pergi ke kiri dan ke kanan. Dia ada pautan. Ni saya dah tunjukkan tadi kan. Jadi bila saya dah terang, bila saya tunjuk dan ketika saya terang ni, kamu dah boleh nampak saya daripada gambar yang dalam buku teks. Alright, tuil atau tuas ni biasa dalam sains pun kamu belajar. Tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Okey, baik. Bergantung kepada kedudukan beban, kedudukan fulcrum dan juga daya. Dia di kelas-kelas tuas ni. Kita tengok kalau tuas kelas pertama, daya dia, fulcrum dia di tengah. Kan? Fulcrum dia di tengah, bebannya antara kiri dan kanan. Okey, beban. Baik, untuk contoh selalu keluar dalam soalan peperiksaan yang ni lah, dia bagi gambar, dia tanya ni kelas berapa, tuas kelas ke berapa, ataupun dia bagi yang ni, dia suruh kita bagi contoh peralatan. Okey, baik, ni kelas kedua. Okey, bebannya di tengah tapi di sebelah atas lah kan? Ataupun bebannya di tengah, bebannya dia mesti di tengah. Okey, daya daripada bawah. Okey, fulcrum. Contoh yang ni lah beban. Okey, dia bagi tekanan dekat sini tekanan dari atas ke bawah Kemudian daya pergi ke pergi atas, fulcrum. Okey, apa dia daya tu? Daya tu kat mana? Tangan kita lah. Kan? Kat mana tangan kita? Sebab tangan kita yang bagi daya. Beban. Okey, objek. Okey, beban ni adalah objek atau penerima kepada apa tu? Kepada sistem tu. Contoh kalau kereta sorong ni, beban ni ada, bukannya benda hijau ni beban ni. Beban adalah tanah ke, batu ke, buah, kelapa ke yang kita letak dalam ni. Itu beban. Kan? Okey, kalau macam ni, apa benda yang dicengkam oleh pelayar ni, itu adalah beban. Okey. Baik, untuk kelas ketiga, tengok beban di hujung daripada atas. Okey, daya daripada bawah dan fulcrum pun ke bawah juga. Kan? Fulcrum kat sini, daya kat sini, beban dekat sini. Beban adalah apa dia? Ubat stapler yang ditekan di dalam kertas yang kita nak kepilkan tu. Okey. Baik, ni takal dan juga takal dan tali sawat. Dalam gambar ni dah jelas dah. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar kepada gandar. Dengan menggunakan takal, beban ringan dan mudah untuk diangkat. Kan? Kalau kita tengok biasanya orang angkat baldi kan, pakai takal dan tali sawat. Ataupun dekat sekolah biasanya ada bendera kan, tiang bendera. Okey, kat atas tu ada takal. Ini pula adalah tali sawat, belting. Ini bukan rantai ini belting. Untuk motor-motor motosikal berkuasa tinggi, dia pakai belting. Ataupun motosikal jenis skuter, dia pakai belting. Kan? Jadi belting ni sama je peranan dia dengan rantai. Kalau belting ni mungkin boleh putus, rantai pun boleh putus juga kan. Tapi itulah, dia digunakan memang untuk memindahkan sistem ni, penghantaran kuasa dipanggil. Baik, ini sesondol. Okey, tadi saya dah tunjuk macam mana peranan sesondol. Penggunaan aci sondol dapat ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Aci sondol digunakan untuk membuka dan menutup injap. Alright, seterusnya kita ada aci engkol. Ni
Orang yang suka motosikal ni nak bagi laju apa semua, dia mesti tahu benda ni. Kataan macam piston, ombok, dia mesti tahu Ini piston kita tengok ni piston. Baik, ini aci eng, ini aci engkol. Aci engkol berpusing secara 360 darjah, berputar lah. Kemudian piston bergerak atas ke bawah, atas bawah, atas bawah. Jadi aci engkol ni peranan dia untuk menukar gerakan pusingan kepada gerakan pusingan kepada gerakan salingan. Okey, aci engkol untuk menukarkan gerakan linear. Okey, salingan tu linear lah. Linear tu atas bawah kepada gerakan berputar. Okey, seterusnya ni terbalik ni. Aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Sebenarnya dia bukan penghantar kuasa, sebenarnya piston yang kuasa tu daripada piston kan. Piston bila berlaku pembakaran dia akan menolak ke bawah. Dia akan menolak ini ke bawah. Seterusnya menghasilkan pusingan. Okey. Alright, seterusnya kita ada gelongso. Tadi saya dah tunjuk macam mana gelongso tu berfungsi. Gelongso berfungsi sebagai pengurangan geseran bagi menggerakkan suatu komponen. Komponen ini banyak digunakan dalam usaha yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongso digerakkan secara mendatar. Cuba tengok ni. Kemudian kita ada galas berbola atau kita sebut sebagai ball bearing. Ball bearing ni digunakan untuk melancarkan pusingan. Okey. Galas berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan gerakan. Okey, penggunaan komponen ini dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan. Memang banyaklah ball bearing. Kalau tengok ada benda yang berpusing saja, kalau pusingan itu menjadi lancar, okey, laju. Contoh awal masa dulu popular dengan permainan spinner kan. Okay, spinner tu dia pakai ball bearing. Tengok dia boleh berpusing kadang-kadang sampai 10 minit, 30 minit dia berpusing Sebab apa? Sebab kelancaran ball bearing tu Okey, dan akhir sekali kita ada bindu. Okey, bindu dan juga rantai. Bindu dekat sini lah. Kan? Bindu ni untuk mencengkam mata gerudi. Bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi. Fungsinya adalah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas digunakan. Okey, ini biasa kita guna di bengkel Jadi nama dia bindu. Alright, last sekali kita ada rantai. Ini dekat basikal. Seumur 5 tahun, 6 tahun kita dah kecil-kecil, kita dah mula kayu basikal kan. Kita rasa seronok kayu basikal, tapi kita tak tahu komponen mekanikal yang digunakan. Jadi ini adalah salah satunya. Okey, rantai ataupun chain. Rantai berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Sebenarnya dalam enjin pun ada rantai timing chain Sama aja dia punya rupa, cuma saiz dia lebih kecil. Alright. Saya rasa cukup sampai di sini. Ingat balik apa yang kita belajar. Okey, ingat balik apa yang yang pertamanya kita kena tahu dulu apa yang dikatakan sebagai sistem mekanikal. Kemudian sistem mekanikal tu berfungsi disebabkan oleh gabungan komponen mekanikal yang menjadikan kerja lebih lancar. Okey, jadi ada lebih kurang 10, 11. Okey, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 komponen mekanikal. Semuanya kamu kena tahulah. Jadi bagi siapa-siapa yang minat dalam dia ni, dia tak jadi masalah. Okey, untuk ingat sebab benda ni kadang-kadang berkait rapat dengan kita. Contoh pelayar ni biasa kita gunakan, ball bearing ni kita biasa tengok. Okey, rantai basikal, gear ni semua benda-benda yang kita tengok. Cuma nanti kita nak apply benda ni kepada kita punya projek. Okey, baik. Alright, saya rasa sampai di sini dulu untuk tugas
kamu dikendaki tahulah ini bab yang terpaksa cikgu ajar cara begini sebab kita tak dapat pergi ke sekolah. Alright, sekian, terima kasih.